Tadi teman-teman sudah bercakap tentang perubahan kepada negara kita. Saya pun sudah lama tak datang Kelantan. Dulu saya kerap juga lah lalu Kaseman ni pergi Tanah Merah, sebab dulu anak saya pun ada mengaji di Tanah Merah ni. Dan saya lihat bahawa memang tidak banyak perubahan yang berlaku pada negeri Kelantan ini. Jadi kita yang dah lama dengan negeri Kelantan ini sudah biasa, kita boleh melihat itu sendiri. Dan kita boleh melihat bagaimana ekonomi itu memberikan kesan kepada rakyat keseluruhan. Kalau kita lihat Bandar Kota Baru pun, kita boleh melihat bahawa sebahagian besar daripada kadang-kadang bangunan, rumah kedai, dan ada bangunan-bangunan kalau kita tengok dah berlumut pun, tidak dapat dibangunkan, tidak dapat memberikan kesan ekonomi yang baik, yang memberikan peluang pekerjaan dan juga pendapatan kepada rakyat negeri itu sendiri. Dan kita tahu bahawa Kelantan mempunyai 1001 macam masalah yang sering dibangkitkan. Sebab itu dikala kita membawa perubahan dalam PRU yang lalu, di mana Pakatan Harapan berjaya buat pertama kalinya mengalahkan satu kerajaan yang dipimpin lebih daripada 60 tahun daripada kerajaan Perikatan, kerajaan Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO dan Barisan Nasional itu dapat kita kalahkan. Walaupun masa itu kita bukan mempunyai kemampuan kewangan yang besar seperti mana yang ada pada UMNO, pada Barisan Nasional, pada Perdana Menteri masa itu Datuk Seri Najib. Tetapi oleh kerana kita tahu dengan sistem demokrasi kita, kuasa ada pada rakyat. Rakyat kalau ada kesedaran, sepatutnya dalam demokrasi ini rakyat boleh buat perubahan. Dan telah dibuktikan dalam pilihan raya yang lalu, perubahan sudah dibuat oleh rakyat. Sepatutnya itu adalah satu asas yang paling penting untuk membetulkan kembali negara kita. Negara kita ini jadi rosak bukan benda main-main. Tuan-tuan kalau hadapi masalah kerja, gaji tak cukup, anak tak ada kerja, pendidikan anak-anak susah, kadang-kadang kita kerja pagi, kerja petang, kerja malam, kerja, tidur pun tak tahu. Kenapa itu berlaku? Kerana pengurusan negara itu tak betul. Tak sepatutnya negara kita jadi macam itu. Negara kita bukan negara yang menghadapi bencana yang besar. Adalah sedikit kadang-kadang kita lihat banjir, itu pun bermusim. Tak seperti mana setengah-setengah negara yang menghadapi gempa bumi, kadang-kadang malapetaka cukup besar. Negara kita adalah negara kaya raya, negara yang mempunyai hasil yang banyak. Kelantan antara negeri yang kaya. Jangan kita tengok kekayaan itu bangunan, tetapi kita boleh lihat hasil kekayaan negeri Kelantan. Tadi saya tengok banyak orang cerita pasal air. Saya pun perintah Melaka, tak semudah perintah Kelantan. Kelantan banyak hasil bumi dia, Melaka tak ada hasil bumi. Bila saya jadi Ketua Menteri, benda pertama yang saya berhentikan adalah pembalakan di Melaka. Melaka tu hutan dia tinggal 3% je. Itu pun ada lagi orang balak juga. 3% saja. Adalah sedikit kawasan hutan simpan tu, itu pun ada juga orang duk tebang. Bila saya jadi Ketua Menteri, saya kira bulan pertama lah, saya hentikan pembalakan itu. Tak perlu lagi membalak. Memang kita akan kurang hasil. Maka bukan macam Kelantan, ada bumi yang luas yang boleh dibangunkan, yang boleh mendapat hasil daripada itu. Ada kawasan hutan yang kalau disusun dengan baik boleh memberikan hasil yang baik. Bukan sahaja daripada kayu kayan itu, tapi hasil-hasil mineral yang ada di Kelantan ini boleh mengkayakan Kelantan. Maka tak ada. Jadi untuk membangunkan negeri itu bukanlah satu benda yang mudah. Macam tadi disebut, banyak kali disebut air. Kita kadang-kadang bila tadi saya tengok Sungai Kelantan, ya Allah, punyalah banyak air. Saya beritahu negeri yang selalu kita sebut-sebut, Singapura saja. Singapura beli air daripada Johor 3 sen per gallon. Melaka beli air daripada Johor 50 sen 1 gallon. Singapura beli 3 sen, Melaka beli 50 sen. Apa nak jadi pada negara kita? Itu dulu saya bangkitkan benda tu. Kita jiran satu negara, tapi kadar air tak sama.
Melaka membelanjakan beli air daripada Johor sebanyak 18 juta ringgit satu tahun. Satu tahun beli air daripada Johor saja 18 juta. Tapi saya beritahu tuan-tuan, walaupun kita Pakatan Harapan memerintah negeri Melaka itu 3 bulan, tetapi kita boleh buat 4 perkara. 3 perkara kita boleh buat dalam tempoh singkat dengan air. 1 perkara boleh dibuat dalam tempoh 10 tahun, di mana Melaka boleh selesaikan masalah ini. Pertama adalah kita alihkan satu tasik yang dipanggil tasik biru. Tasik biru itu tak pernah guna pun, tapi tasik luas di kawasan Jasin itu, kita buat satu sistem pipe sebanyak 50 juta ringgit, alihkan daripada tasik biru ke empangan Durai Tunggal, supaya empangan itu lebih banyak air. Itu satu kita buat. Yang kedua, kita luluskan di bawah Kementerian Sumber Air, Tenaga, Tanah, iaitu empangan Sungai Jernih. Kita luluskan empangan itu untuk dibangunkan. Walaupun kita 22 bulan, kita boleh buat. Kita boleh luluskan, ada kuasa, sebab kuasa tanah itu pada kita. Macam sekarang di Kelantan, menteri yang menguruskan air, menguruskan tanah adalah menteri daripada siapa? Daripada PAS. Dia boleh bertindak untuk menyelesaikan masalah air negeri Kelantan untuk tempoh panjang. Tapi apa yang dia lakukan? Apa keputusan-keputusan yang dia buat? Yang ketiga tadi yang saya sebut, kita beli air daripada negeri Johor untuk tempoh singkat. Kalau tak cukup air, kita ambil air daripada Johor. Yang keempat, untuk jangka masa panjang, ini belum dibuat di mana-mana negeri dalam Malaysia, tetapi sudah dibuat di negeri-negeri, di negara-negara maju seperti mana Eropah. Kita panggil tasik baru di kawasan laut di muara Sungai Duyung, di mana kita pastikan bahawa air yang mengalir ke laut itu tidak bercampur dengan air masin, tetapi dia boleh dibina satu tasik baru yang merupakan tasik air tawar di kawasan laut. Ini sudah dibuat di negara-negara maju. Walaupun tak sempat 22 bulan, tak bolehlah nak buat macam tu, tetapi boleh dibuat. Itu sebab Singapura menjual air saja. Itu sebab saya kata tadi, bila saya tengok Sungai Kelantan, lah sebenarnya kita ni kaya raya. Singapura menjual air terawat kepada kapal-kapal yang berlayar itu 1 meter padu sebanyak $7 Singapura. Berapa ringgit? 21 ringgit 1 meter padu. Itu sebab dia boleh beli 3 sen, dia rawat, jual $7 Singapura. Bayangkan berapa banyak Singapura dapat keuntungan daripada air saja. Sebab itu air ini, dia boleh, bila ada air, maknanya ada kehidupan. Tak ada air, tak ada kehidupan. Sebab itu Kelantan ini, air adalah sumber kekayaan yang besar kalau diurus dengan baik. Dia bukan sahaja boleh digunakan oleh orang aman, dia bukan sahaja boleh digunakan oleh ternakan, dia bukan sahaja boleh digunakan untuk tujuan pertanian, tetapi dia juga boleh digunakan bagi tujuan industri dan juga dalam sektor apa yang kita panggil sebagai maritime, sektor yang melibatkan urusan-urusan ataupun perdagangan-perdagangan di laut itu. Sebab itu saya yakin bahawa macam Melaka memang dia menjual air kepada kapal-kapal yang berlayar di Selat Melaka itu. Kapal yang lalu Selat Melaka itu 1 tahun lebih daripada 100,000 kapal. Melaka menjual air yang sudah dirawat itu sebanyak RM7 setiap meter padu. Tak apalah, kita beli 50 sen, kita jual RM7 lepas kita proses. Ia memberikan pendapatan kepada kerajaan negeri itu sebanyak hampir 200 juta ringgit. Hasil daripada air saja. Itu sebab saya kata di Kelantan ini itu hasil itu cukup kaya. Tetapi oleh kerana kita dapat pemimpin yang macam mana ada hari ini, yang dia boleh sebut, dia kata tak apalah, Aiko lah, janji boleh jadi Esko. Sebenarnya itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Air sepatutnya, air yang cukup ini cukup untuk rakyat, cukup untuk tanaman kita, cukup untuk ternakan kita, cukup untuk pembangunan kita.
Ini semua adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tugas kita pemimpin adalah memikir, merencana, memastikan negeri dan negara kita mendapat hasil yang besar daripada apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.